bila bertemu dengan Hamzah juga dia akan matikan Hamzah ni, dia buang. Dia akan bergantung kepada Ya ni lah, buat rumah dia Ya. Jadi kita kata itu ni dia dua harakat lah. Sebab dia kita jadikan dia mat lah. Sebab apa? Rumah tu Hamzah ni kita buang dia ada pada tulisan, tapi kita buang dia daripada ni, dan kita bergantung kepada mat tu lah. Itu ni, sebab tu kata dia itu ni mesti dua harakat. Tapi kalau tak berhenti, baca terus. Dia sebab dia kena baca terus. Sebab apa? Sebab waqala al-maliku, saya berhentikan sebab saya terikat kepada dialog. Saya tak terikat kepada kata Jawi. Saya kata waqala al-malik, dan Malik berkata itu ni. Saya datanglah kepada aku. Kalau ikut kan kena baca terus lah. Waqala al-maliku tuni bihi. Dia baca buat harakat tu kan, dua harakat. Wallahu a'lam. Ya saya. Ya. Datang daripada Allah lah. Datang daripada Allah. Memang ada benda yang ilmu tu seperti mana Nabi Muhammad SAW sendiri banyak ilmu yang dia tak tahu. Dia tak belajar perang pun, tapi dia boleh pergi berperang. Banyak ilmu tu datang. Atau mungkin juga dia ada pengalaman. Sebab kita tahu bukan terus saja dia masuk dalam penjara. Macam kita tahu tadi kan, awal-awal dia kata Yusuf telah membesar jadi dewasa, dia digunakan hikmah dan ilmu. Kemungkinan Al-Aziz sendiri telah menyediakan dia kekayaan dan telah menyediakan dia ilmu-ilmu. Boleh jadi. Sebab apa dia membesar dalam keadaan orang kaya. Takkanlah bapak dia biarkan dia tak ni, mungkin dia ikut bapak dia pergi berniaga ke bertakbiran mungkin. Wallahu a'lam. Tapi of course lah ilmu tu datang daripada Allah, tapi melalui pengalaman dia juga. Kalau kita tengok Umar banyak berniaga. Nabi sendiri pada sejak kecil, Nabi Muhammad SAW sendiri berniaga. Jadi dia ada pengalaman-pengalaman yang diikut sebelum dia dimasukkan ke dalam penjara. Sebab lama juga tempoh tu kan sampai dia kebesar tu kan. Of course dia banyak belajar daripada Al-Aziz ataupun orang-orang di sekeliling dia. Wallahu a'lam. Kita rehat sebentar. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita teruskan perbincangan kita dalam surah Yusuf alaihissalam ni. Tersampai kepada di mana Yusuf alaihissalam dia di offer untuk duduk di tempat yang agak tinggilah, berkedudukan yang tinggi di kalangan raja. Dan kita tahu seperti mana ujian yang pertama Yusuf alaihissalam ujian pertama ialah dia menghadapi musibah iaitu dibuang oleh keluarga dia sendiri, iaitu abang-abang yang sepatutnya menjaga dia, tapi dia dibuang ke dalam begi. Satu tindakan yang sangat drastik, yang sangat dahsyat lah, yang berlaku kepada seorang budak yang kecil. Jadi kemudian ujian yang kedua adalah ujian di mana dia diuji dengan syahwat dia, diuji dengan nafsu dia, di mana manusia itu semuanya, bahkan Yusuf sendiri mengakui bahawa dia sendiri ada nafsu. Sebab Allah sendiri yang menjadikan nafsu itu diletak dalam diri setiap manusia. Tak kira dia lebay macam mana pun dia tetap dibekalkan dengan nafsu. Walaupun dia seorang Nabi tetap ada nafsu. Sebab tu dia ada anak isteri, dia ada kesedihan, dia ada rasa marah. Semua itu dibekalkan ke dalam setiap anak Bani Adam ni lah, kepada Bani Adam ini. Dan ujian ketiga adalah sekarang, adalah ujian kekuasaan. Dan semua itu diuji kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Sebab itu Ibnu Taymiyah menggelarkan Yusuf ini ketika dia komen ayat yang ini adalah satu kesempurnaan kesabaran. Sempurna sekali, sebab dia diuji dengan tiga je. Sebab sabar ni tiga kan, sabar menghadapi musibah, kesusahan, sabar dalam menghadapi syahwat itu, dan maknanya godaan nafsu, dan ketiga ialah sabar dalam menghadapi kesenangan. Semua itu diuji kepada Yusuf alaihissalam dalam satu kisah ini. Allah paparkan ketiga-ketiganya ada pada Yusuf.
Masya Allah, hebat sekali dugaan seorang manusia yang bernama Yusuf alaihissalam ni. Apa sekarang dia sedang uji apa? Dia diuji dengan pangkat dan darjat. Dia diuji dengan kesenangan. Nanti pun kita lihat bagaimana dia nak menguruskan abang-abang dia di saat dia mampu untuk membalas dendam. Dia boleh buat apa semua. Iaitu pun diuji kepada Allah SWT. Itu juga ujian yang sangat hebat. Penyalahgunaan kuasa boleh berlaku. Ramai sekali orang menggunakan kuasa untuk kepentingan peribadi, dan itu boleh berlaku kepada Yusuf alaihissalam. Dan ujian itu boleh berhenti setakat itu. Dan dia diuji, dia kata Yusuf hendak dijadikan orang yang dapat yang duduk bersama dengan raja. Tapi Yusuf sebagai orang yang sentiasa dilindungi oleh Allah SWT, dia kata qala ij'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim. Dia Yusuf berkata, jadikanlah aku pengurus, yakni pengurus perbendaharaan negeri ini. Kalau bahasa kita menteri kewangan lah. Sebab apa dia kata? Kerana sesungguhnya ini hafizun alim, kerana sesungguhnya akulah orang yang bijak menguruskannya. Dan memiliki pengetahuan. Hafizun untuk orang yang pandai menjaga, alim untuk orang yang ada ilmu. Jadi bolehlah kalau kita pergi interview pun bolehlah. Memang kita disuruh pun untuk menceritakan kebolehan itu. Takkan kita nak kata saya tak tahu apa-apa, saya datang sini je, saya tengok ada iklan, memang tak dapat dah jawabnya. Kalau dapat tu ajaib lah tu. Tapi ini menunjukkan bahawa kita boleh mengangkat diri kita apabila kena pada tempat lah, tapi tanpa membiarkan diri kita dikuasai oleh rasa riak dan takbur. Sebab itulah diuruskan antara terlampau merendah diri dan terlampau mengangkat diri. Dan Yusuf sampai kepada kesempurnaan itu. Dia tahu bagaimana untuk kontrol. Bukan buang terus dan bukan main pakai je. Ada orang tak apa, kita boleh cakap lepas, tak masalah. Kita boleh maki orang, Nabi pun pernah maki orang. Di mana yang Nabi maki orang tu, dan di mana Nabi bersabar. Banyak Nabi marah orang ke, banyak Nabi sabar. Kenapa kita terus pergi kepada kesimpulan, kita boleh je cakap lepas, Nabi pun boleh cakap lepas. Nabi pun pernah laknat orang. Berapa kali Nabi laknat orang dalam sirah, dalam hadis. Kenapa kita terus pergi ke kesimpulan yang drastik begitu? Yang itu yang perlu kita lihat. Menunjukkan bahawa ada ketika boleh, ada ketika kebiasaannya tidak boleh. Kebiasaannya tak boleh kita membunuh orang, tak boleh. Tapi ada ketikanya boleh bila lakukan hukuman hudud oleh pemerintah. Apabila pemerintah mengarahkan kita untuk berperang, boleh kita melakukan hudud. Apabila diberi balasan kisah ataupun hukuman gantung, bolehlah dilakukan pembunuhan. Yang itu yang perlu kita lihat, bagaimana Nabi Yusuf ini dia menggunakan hak keistimewaan dia dengan baik. Bagaimana dia menguruskan musibah ataupun ujian yang diberikan kepada dia dengan sangat baik. Maka dia memilih untuk menjadi pengurus pemerintahan. Kerana dia bagi tahu dekat raja itu, dia tak katalah sebab korup semua ni, sebab diorang ni semua tak boleh pakai. Tak, dia tidak mencari musuh. Kita kena kadang-kadang awal-awal orang politik, awal-awal dia dah cari musuh. dah belum apa-apa lagi dalam dia punya mana-mana saja lah. Kita tengok Donald Trump ke apa semua, dalam dia punya speech tu mesti nak cari musuh. Nanti kita akan pergi perang orang ni, kita akan pergi perang, menyebabkan orang jadi takut, menyebabkan orang jadi hura-hara, jadi rakyat pun jadi benci kat orang ni, jadi benci kat orang itu. Dia tidak berlaku kepada Yusuf. Dia kata apa? Sebab apa? Aku bijak, aku boleh uruskan, aku boleh buat, aku ada pengetahuan. Dia fokus kepada kebaikan di diri dia. Sepatutnya begitulah. Bila kita berkempen, sepatutnya kita jangan cerita keburukan orang, kita cerita apa yang kita boleh buat. Itu sepatutnya. Ini kita dah kata orang tu salah, orang tu ni salah, tapi apa yang hantar boleh buat apa? Antum boleh buat apa sebenarnya? Apa yang antum cuba sampaikan? Apa yang boleh beri kepada kebaikan kepada rakyat? Jadi ini yang Yusuf kata, aku boleh bijak menguruskan, dan aku memiliki pengetahuan. Dan sekali lagi Allah komen yang kedua, Allah kata apa? Wa kadzalika mikanna li yusufa fil ardi
yatabawwa'u minha haitsu yasha. Kata Allah, demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri ini untuk tinggal di mana sahaja yang dikehendaki. Allahu Akbar. Ini kali kedua Allah komen. Kali pertama Allah komen ketika dia sampai kepada rumah Al-Aziz. Masa tu tak ada apa sangat, cuma duduk situ dalam kat rumah, duduk dengan rumah pembesar, dapatlah mungkin barangkali makan yang baik, makan pakai yang baik, dapatlah barangkali ilmu yang baik sebab dia diberi ikan yang cukup. Biasa duduk rumah orang kaya, duduk dengan orang yang besar-besar. Kalau tahu orang di istana, dia ada private tuition dia sendiri ke apa, ada tukang ajar dia sendiri. Zaman dulu pun dah ada kan orang-orang yang datang private tuition semua. Kalau saya cakap macam ni sebab apa? Kan ada kisah Al-Ulam tu, Ulam tu dia pergi belajar sihir kat istana kan. Maksudnya mereka ni diberi didikan membaca, diberi didikan, maksudnya mungkinlah barangkali dari situlah dia dapat segala ilmu tu, sebab dia bukan dibesarkan di hutan, dia dibesarkan di rumah Perdana Menteri. Dan sini sekali lagi Allah iktiraf lagi, Allah kata apa? Demikianlah kami berikan kepada Yusuf di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia mahu. Tadi Allah bagi dia duduk kat rumah Al-Aziz saja. Sekarang ni dia boleh duduk kat mana dia nak. Pasal apa? Sebab dia menteri. Dia bebas bergerak ke mana sahaja. Sebelum ni dia duduk kat mana? Dia duduk kat dalam penjara. Terhad. Satu ruang, satu bilik rasa penjara tak besar-besar ni je kot. Yang tu je lah. Dia duduk dalam kurungan. Kemana dia boleh pergi? Dekat buring-buring, duduk kat depan pegang penjara tu, sel tu, kadang-kadang duduk bawah. Situ je lah berligar di antara bilik yang kecil. Kalau kita bayangkan tempat tahanan begitu. Dia pula kawan pula 2 orang lagi dalam dia diceritakan dia dalam Al-Quran kan. Tak tahu yang lain pula. Tapi kali ni Allah bagi dia bebas, Allah bagi dia lebih daripada yang dia mahu. Sebab itu kata kadang-kadang setiap kesusahan tu memang Allah kata akan ada kesenangan. Mesti ada kesenangan. Tapi kalau kita gagal untuk nampak kepada kesenangan tu, maka kita akan menghilangkan potensi diri kita untuk pergi keluar daripada masalah tu. Akhirnya kita hidup dalam kesedihan, akhirnya kita hidup dalam kemurungan, sibuk memikirkan nasib. Sudah jatuh di tipe tangga, bergulit pula, habis sampai bila tak bangkit-bangkit dah. Masalah untuk kita gagal tu biasa. Gagal bukan sekali sebenarnya, gagal berkali-kali. Diuji berkali-kali, tapi yang penting kita bangkit pun berkali-kali jugalah. Sampailah akhirnya Allah mengambil nyawa kita keluar daripada muka bumi Allah ni. Kemudian tamatlah segala penderitaan. Itulah harapan kita. Harapan kita adalah penderitaan itu biarlah tinggal di sini sahaja. Janganlah sampai penderitaan itu dibawa pula ke akhirat, di akhirat pula. Itu lebih memeritkan. Jadi orang seperti Yusuf, dia nampak apa yang ada itu adalah bukanlah kekangan itu adalah peluang. Setiap musibah itu bukanlah satu penindasan, setiap musibah itu adalah satu peluang untuk dia memperbaiki diri dan keluar daripada segala masalah dia. Kalau kita dapat melihat begini, kalau kita dapat melihat seperti mana kacamata Yusuf AS ni, maka kita akan hidup dalam keadaan yang harmoni lah. Sebab di mana Islam, Quran mengatakan bahawa sesungguhnya orang Islam itu dia tidak ada kesedihan pada diri dia, kesedihan pada diri dia yang lepas. Maknanya kesedihan apa? Yang melampau lah, atau ketakutan pada perkara yang mendatang, yang melampau. Apa jadi ni, Donald Trump jadi presiden apa ni, kita tak lampau risau. Kita di Korea ni apa lagi tak settle ke belum, kita tak risau melampau, tapi kita buat something untuk meredakan keadaan tu. Maksud kita teruskan kehidupan biasa. Kalau kita boleh buat perubahan, kita buat perubahan. Kalau kita tak mampu buat perubahan di situ, kita buat perubahan daripada dalam diri kita sendirilah. Untuk bagaimana untuk kita menguruskan diri. Itu yang berlaku kepada Yusuf. Musibah tidak melemahkan semangat, bahkan menyebabkan dia bangkit. Dia berlaku kepada kebanyakan Nabi Ibrahim. Kerana bapa sendiri tak ikut dia. Kesedihan Nabi Ibrahim lah bapa tak ikut dia, bukan berakhir situ je. Dalam hadis sambung lagi, dekat akhirat pun dia sedih kat tengok bapa dia. Saat bapa dia tak nak masuk Islam, ada dinyatakan dalam hadis pun, diceritakan, dipanjangkan lagi kisahnya Nabi Ibrahim tu. Tapi lihatlah dia jadi orang yang hebat, akhirnya melahirkan anak cucu yang hebat-hebat juga. Di sini dah menunjukkan bahawa tak boleh kita melihat satu perkara tu dengan satu perkara saja. Habislah dunia aku, habis dah, gelap dah. Tak, dunia tu gelap jika kita hendak dia gelap. Dunia itu akan terang jika kita nyalakan api untuk menerangkan hidup kita. Okey, kita teruskan.
Wa kadzalika makanna li Yusuf fil ardi yatabawwa minha haitsu yasha. Kemungkinanlah kami beri kedudukan Yusuf di negeri ini, yakni Mesir, untuk tinggal di mana sahaja yang dikehendaki. Kenapa dia dapat perkara ini? Kenapa Allah bagi perkara ini? Allah kata nusibu bi rahmatina man nasya. Kami limpahkan rahmat kepada siapa sahaja yang kami kehendaki. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Dan kami tidak mensiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Ini yang Allah nyatakan kepada Yusuf AS ni. Allah kata siapa saja, Allah kata beritahu kita, Allah boleh bagi siapa saja, tak kira orang tu dia penjara ke, bekas banduan ke, hamba ke, siapa pun dia, anak yatim sekalipun, kalau Allah nak bagi dia kenabian, Allah nak bagi dia hikmah, maka Allah boleh bagi. Kenapa turunnya ayat ini? Sebab orang rasa pelik. Kenapa orang Quraisy pelik? Kenapa Nabi Muhammad SAW itu seorang yang buta huruf, bahkan dia anak yang yatim, tiba-tiba dilantik Allah menjadi Nabi? Tak ada orang lain ke? Tak ada ke orang yang lebih ada pangkat, ada derajat, orang yang lebih diukur dengan kemewahan materialnya, yang lebih baik materialnya? Kenapa tidak diberi kepada orang itu? Sebab manusia ukur dari segi material. Ini yang Allah nak sampaikan. Kalau kamu rasa Muhammad ni tak layak, Yusuf lagi tak layak dari kacamata manusia lah. Kenapa? Sebab dia orang pelarian, dia dijual sebagai hamba, bukan orang Mesir pun. Kurang-kurangnya Nabi Muhammad tu masih lagi lah kata orang Arab tu, Mekah dengan Madinah tu jauh mana kan. Tapi ini ke Bani Israel, duduk kat bukan dengan Bani Israel. Bahkan bekas banduan pula, masuk penjara pula. Tiba-tiba Allah letak ada kedudukan yang besar. Itu Allah nak sampaikan. Takkanlah dia tak boleh, takkanlah Muhammad tak boleh. Yusuf boleh. So aku pilih siapa yang aku nak. Bahasa kasarnya, suka hati akulah, aku Tuhan. Itu bahasa dia. Jadi itu yang Allah nak sampaikan. Bukan sekadar Allah nak sampaikan kisah Yusuf, Allah nak sampaikan orang sedang membaca. Begitu juga Allah nak sampai kepada Bani Israel sendiri, itu Yahudi sendiri yang berada di Madinah. Mereka pun tahu kisah ni. Kalau Allah boleh bagi kepada Yusuf, yang entah siapa-siapa Yusuf ni asalnya, walaupun datang daripada keturunan Nabi, tapi dia duduk merantau, dia jual apa semua, dia masuk penjara lagi, takkanlah Muhammad tak boleh. Apa kalahnya Muhammad dengan Yusuf? Itu seolah nak nyatakan. Kita tak membandingkan, sebab Islam melarang kita membandingkan antara Nabi-Nabi, semuanya mulia. Tapi apa yang kita sampaikan, kalau Yusuf boleh jadi Nabi, kenapa Nabi Muhammad tak boleh? Kalau Musa boleh, kenapa Nabi Muhammad tak boleh? Jadi itu yang Allah sampaikan supaya manusia itu berfikir. Itu yang Allah kata, kami tak sia-siakan pahala dan orang yang buat kebaikan. Orang-orang yang buat kebaikan termasuklah Yusuf sendiri, termasuklah Nabi Muhammad SAW. Mesti kita kaitkan dengan Nabi Muhammad sebab ayat ini turun untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah kata kenapa aku bagi kat Yusuf, sebab Yusuf tu orang yang baik. Tak pernah dia berlaku curang kepada Al-Aziz. Tidak pernah dia berlaku kasar, berlaku menggunakan kedudukan dia dengan cara yang salah. Dia patutnya boleh gunakan kedudukan dia, tak kisah, tak payah buat kerja, tak apa, just ikut je cakap raja, dia boleh buat. Tapi dia tak menggunakan peluang yang ada. Sebaiknya dia gunakan peluang yang ada itu untuk kebaikan, untuk membetulkan apa yang salah, untuk menguruskan keadaan Mesir yang akan adanya kemarau nanti. Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan sesungguhnya pahala akhirat itu lebih baik bagi orang yang beriman dan sentiasa bertakwa. Ini style Quran. Bila cerita ayat haji, dia kata apa? Bila nak pergi haji tu, Quran kata suruh bawa bekal. Tapi bekal yang terbaik ialah takwa. Mesti Allah mesti kata macam tu. Sebab apa Allah kata macam tu? Sebab kadang-kadang bila kita dah ikhtiar sebagai manusia, bawa bekal je lah, tapi kadang-kadang terputus juga. Jadi akhirnya ada takwa. Allah ajarlah manusia nak pergi mana-mana, tak bolehlah serah diri Allah macam tu je, mesti ada ikhtiar. Tapi di samping ikhtiar kamu tu, nanti kadang-kadang ikhtiar kamu tak berjaya. Tapi jangan risau, kamu ada Tuhan, kamu ada Allah. Iaitu Allah nak sampaikan. Nanti Nabi Yaqub pun akan cakap benda yang sama juga yang saya cakap tadi. Ikhtiar, tapi yang siapa yang menentukannya? Allah SWT. Tapi ada nilai pahala tak? Nilai pahala tetap ada. So Allah kata, aku dah bagi kedudukan yang hebat di sisi manusia kepada Yusuf ni di muka bumi Allah ni. Tapi
wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu. Semuanya pahala akhirat itu lebih baik bagi orang yang beriman, wa kanu yattaqu, dan sentiasa bertakwa. Kenapa Allah bagi tahu macam ni? Sebab Bani Israel Yahudi memang banggakan Yusuf lah. Memang banggalah dengan Yusuf sebab mereka adalah keturunan Bani Israel. Allah bagi yang baik kepada Yusuf ni. Tapi Allah kata apa? Itu semua tak ada apa pun nilai di sisi Allah SWT, sebab nilai di sisi Allah adalah iman dan takwa. Ini bonus saja. Kalau satu hamba Allah tak pernah berjanji untuk memberi kekayaan kepada kita. Saya cakap semalam, Allah tak berjanji kepada kita, tapi apa yang Allah janjikan adalah balasan di akhirat. Itu lebih baik. Itu kena ada iman, kena ada takwa. Ini adalah untuk orang Arab Quraisy sendiri yang merasakan diri mereka hebat, yang merasakan kedudukan mereka hebat. Orang Yahudi sendiri yang merasakan kedudukan mereka hebat. Maka Allah nak katakan Yusuf lagi hebat. Yang itu pun Allah kata pun ini tak ada nilai pun di sisi Allah SWT. Nilai di sisi Allah adalah iman dan takwa Yusuf itu sendiri. Bukan dia jadi raja tu yang heran kat Allah. Yang Allah pandang adalah keimanan dan ketakwaan. Apa maksud iman? Maksud percayalah, percaya kepada Allah SWT. Dan takwa itu adalah dia berkekal, dia percaya kepada benda gaib, dia percaya pada hari akhirat, dan dia mengikut segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dah habis dah cerita tu, sampailah kepada babak yang seterusnya, babak yang hampir-hampir nak habis lah, kepada babak yang seterusnya, di mana saudara-saudara Yusuf ini akan bertemu dengan Yusuf alaihi salam. Maksudnya dipendekkan cerita, 7 tahun pun berakhir. Macam mana kita tahu macam mana saya berani untuk mengatakan 7 tahun berakhir? Sebab kita tahu tadi 7 tahun itu 7 tahun yang selesa lah, di mana mereka perlu melakukan cucuk tanam, mereka perlu menuai, simpan sedikit, simpan banyak, makan sedikit, berlakulah proses itu. Kemudian sampailah kepada hari yang dinantikan, iaitu berlakunya kemarau. Bukan nantilah, kira hari yang ditakutilah. Ditafsirkan agak saya kutub sebenarnya, ditafsirkan setengah orang mengatakan bahawa mimpi si raja tadi bukanlah mimpi yang baik. Kalau tidak ditafsirkan, mimpi itu bukan baik, ada mimpi yang buruk. Tapi apabila diuruskan oleh orang yang pandai menawar mimpi, oleh seorang nabi dan seorang yang ada ilmu pula, maka dia boleh diuruskan keburukan itu, musibah itu dengan baik. Kalau untuk orang yang tak pandai, sekadar tahu je lah. Oh, nanti kemarau, sudah 3 tahun, tak boleh buat apa, duduk. Tapi untuk orang yang bijak seperti Yusuf, kalau tak ada Yusuf mungkin jadi biasalah, elok 7 tahun, kemudian kemarau 7 tahun, sekadar tahu. Tapi Malik tu seorang yang bijak juga, raja seorang bijak, ambil dia ni biar dia uruskan. Walaupun dia tak bagi tahu direct, tapi dia ambil Yusuf ni seorang yang baik, mungkin dia boleh bantu sedikit sebanyak dalam pentadbiran. Dan Yusuf sendiri pun ternyata boleh melakukannya dengan dia sendiri offer diri untuk jawatan menguruskan keadaan yang akan datang ni. Okey, kena savings lah. Kalau tidak, jadi habislah. Jadi habis. So kita pun boleh belajar lah dari sini lah. Mesti ada saving untuk kesusahan, dan mesti ada perancangan masa pendek dan perancangan masa panjang lah. Itu yang berlaku kepada Yusuf AS. Itu soal banyak lah yang pengajaran kita dapat. Kita boleh tengok dari sudut ekonomi, kita boleh tengok dari sudut emosi, dari sudut kekeluargaan, dari sudut masalah sosial. Semuanya dikumpulkan dalam surah Yusuf ni. Sebab tu orang boleh buat buku macam-macam. Orang boleh buat seminar Yusuf berdasarkan ekonomi, seminar Yusuf berdasarkan masalah sosial, seminar Yusuf berdasarkan masalah kekeluargaan. Jadi kita boleh bawa dia dari segi yang sangat luas lah. Apa yang kita bincangkan dalam 2 hari ni adalah ada poin-poin yang saya rasa penting lah, yang boleh kita perbincangkan. Wajaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Dan saudara-saudara Yusuf datang, yakni ke Mesir, lalu mereka menemuinya. Yakni Yusuf mengenali mereka, sedangkan mereka tidak mengenalinya. Saudara datang masuk pada Yusuf, fa'arafahum. Yusuf ni kenal kepada mereka ni, abang-abang mereka ni, dan tapi mereka
Tak kenal. Apa soalannya macam mana Yusuf boleh kenal? Sebab Yusuf ada mujizat ke apa, ada ilmu wahyu ke apa semua. Sebab Yusuf, pertama Yusuf ketika dia adalah umur bukan taklah kecil sangat, bukanlah umur yang tak boleh ingat. Semua budak kecil ni tak ingat lah. Budak yang belakang yang bising tu ada mana ni, dah hilang dah dia. Ada lagi. Dia ni mungkin tak ingat dah. Tapi kalau dah macam dah 6, dia 5, 4, dia dah ingat, dia dah mula mengenali abang-abang dia. Dan abang dia masa tu dah tua-tua lah, 30, 40 ke. Dah dia pelik tu macam mana boleh dengki kat adik kecil tu. Jadi bila dia lihat kepada abang-abang tak kenal, sebab muka bila umur 6 tahun lepas tu dah dia rasa muka dia akan jauh berubah. Ada orang yang tak berubah-ubah muka dia, tapi ada kebiasaannya berubah lah. Muka dia nak simpan jambang ke apa, muka pun dah berubah, kulit warna pun dah berubah apa. Tapi Yusuf bila lihat abang-abang dia kenal satu dari segi pakaian. Kenal lah. Ini confirm lah dia jumpa aku ni. Warna kulit pun sama. Jadi dia orang luar, orang Bani Israel ke kulit dia putih berbandingkan mesti Kipti tu lah, kita nak bayangkan. Maka dia boleh kenal lah ni abang aku. Tapi abang-abang dia tak kenal. Tak kenal langsung. Sama ada dia agak-agak ke terfikir ke, wallahualam. Tapi sekadar yang kita tahu dia tak kenal lah. Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Lalu mereka datang kepada Yusuf, maka Yusuf kenal mereka, dan sedangkan mereka baginya munkirun, adalah orang yang tidak mengenal. Munkirun ni macam mana kalau kita bahasa kita mungkir kan? Mungkir maksudnya dia memungkiri lah. Mungkin kalau setengah merasa mengatakan mungkin, sebenarnya dia orang dah rasa macam kenal. Kenapa agaknya dia rasa macam kenal? Sebab dia orang tengok, kalau kita nak liar ke pemikiran kita lah, kalau kita nak luaskan, kita sengaja nak berfikir-fikir sikit, tak apalah, bukan sifat Allah kan, kita just nak macam fikir-fikir lebih. Rasanya dia orang boleh agak-agak juga. Sebab pembesar ini bukan orang Mesir. Sebab dia berwarna kulit pun kita tengok, ini macam Bani Israel kan. Ini datang yang mana lah ni kan, kita boleh kenal dari segi warna kulit. So tapi dia orang mungkir, dia orang apa, ingkar lah perasaan tu. Takkan kot mati lah kan, nak kena jual mana lah, ataupun takkan nak mati yang pergi ke apa. Apa dia? Dia orang panggil sebagai Al-Aziz kan, dia panggil nama pangkat. Wallahualam. Kalau sekadar dalam Quran dia kalau ada pembesar raja mereka panggil Aziz. Kalau dalam kita panggil Yusuf lah. Tapi tak pasti sama ada. Kalau kita lihat kepada dialog di sini pun dia panggil Yusuf lah. Tetap nama sebagai Yusuf. Dia Yusuf. Tapi mungkinlah abang-abang ni tak dengar, atau kalau dengar pun macam tadi dia kata dia memungkirkan. Mungkirun di sini maksudnya kan, orang yang tak mengenal satu, tapi kalau dah habis dalam maksudnya dia mungkirkanlah apa yang dia rasa tu, apa yang dia rasa. Mungkin dia rasa satu keanehan saja, macam tak sama mesti. Kan kita boleh kenal kan kalau kita tengok orang-orang ni macam kita pergi ke tempat-tempat sepatutnya warnanya putih, tiba-tiba ada orang kulit hitam. Sekarang tak ada masalah lah kan. Obama pernah jadi presiden, tak adalah kita terkejut pula kan. Kita tahulah dia orang mereka. Tapi zaman ni dia satu benda yang pelik lah. Tapi menurut setengah penafsir kata wahum lahu munkirun, sedangkan mereka kepada orang-orang yang tak mengenal ataupun orang-orang yang memungkirkan. Mungkir lah. Sebab apa saya kata macam ni, nanti kita lihat kepada dialog seterusnya. Bila Yusuf bagi tahu, mereka tak hesitate, mereka kata hal anta Yusuf. Seolah-olah macam nak kata aku agak dah Yusuf. Macam tu lah. Seolah macam tu. Tapi takkan nak cakap kan, sama-sama cakap Yusuf takut. Jadi tidak berani nak kata. Mereka memungkiri pemikiran sebab mereka datang dengan misi yang lebih penting, iaitu apa? Kemarau sedang berlaku dan barangkali tersebarnya khabar angin yang mengatakan bahawa ada pemimpin di Mesir, dia sedang buat penukaran lah, sistem barter lah. Orang bawa barang-barang yang berharga ke barang-barang apa, maka ditukarkan dengan takaran boleh jadi gandum lah untuk mereka makan.
Dan dari situ juga kita dapat lihat bahawa keluarga Yusuf ni bukanlah keluarga yang miskin, bukanlah keluarga yang kalau tak miskin pun bukanlah fakir. Maksudnya mereka ada harta untuk buat penukaran. Sebab sekarang ni raja tak bagi free. Kalau raja bagi free, habislah gandum tu. dalam keadaan yang terus. Yang Yusuf juga same time juga dia menjana ekonomi negara. Itu cara dia orang bijak. Adakah salah kita buat macam tu? Tak salah. Sebab kita bukan mencari duit yang haram. Dia sedang membuat perniagaan lah. Dia sedang menjana ekonomi. Sebab apa yang dia buat ni, harta yang dia bagi bukan harta dia juga. Harta yang dia bagi tu adalah harta kerajaan. Dan barang yang dia ambil tu akan diberi kepada kerajaan. Apabila kerajaan telah elok nanti, maka dia boleh digunakan untuk kekayaan kerajaan lah. Itu cara dia. Hebatlah. Di sini kita bukan nampak dia sekadar menafsirkan mimpi. Cara dia menguruskan ke ekonomi menunjukkan dia memang layak untuk menjadi menteri kewangan. Bukan bagi kosong begitu saja. Tak ada kena-mena dengan hidup mati lah. Ini dia punya ni, cerita ni. Alright, kita teruskan. So Yusuf datang, mereka saudara Yusuf datang. Maknanya abang-abang dia datang, adik dia tak ada lah. Yusuf kenali mereka sedangkan mereka tak kenali. So maksudnya dah berlaku penukaran apa semua. Dia pun dah bagi, dia dah uruskan semua. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum. Apa kata Allah SWT? Allah ceritakan, dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, apa dia kata? Qala tuni bi akhil lakum min abikum. Bawalah kepadaku saudaraku yang sebapa dengan kamu. Bila kita kata macam ni, tak adalah tiba-tiba dia cakap nanti bawa saudara kamu, kantorlah. Mungkin mestilah berlaku dialog yang panjang lah. Takkanlah tiba-tiba abang-abang dia datang, dia tak nak bagi tahu yang dia ni Yusuf. Tiba-tiba dia kata, nanti korang bawa lah adik korang yang kecil tu. Benda yang tahu pula kan. Tak, dia mungkin telah berlaku dialog. Dah ada dialog lah. Mungkin dah ada dialog, cakap kami ni ada bapak yang dah tua, ada adik-beradik 10 orang, 11 orang, ada seorang lagi kecil, yang seorang lagi matilah, makan segala. Bila cerita lah, panjang-panjang lebar lah kalau dia cerita. Mati dah makan segala, tak ada nak mungkin lagi dia. So baguslah. Kesian ke dia. Kesian. Jahat tu segala tu. Kalau saya lah. Segala itu kat depan-depan tu. So dari cerita-cerita, agaknya nak cakap, kalau betul ada adik, kenapa tak bawa sekali? Bawa lah main sini. Nak tengok. Maksudnya boleh ditafsirkan lagi. Kalau setengah menafsirkan bahawa kalau tak bawa, maksudnya kau tipulah. Saja nak cerita susah lah. Mana konon cakap ada adik-beradik ramai, konon ada adik semua, tapi sebenarnya tak ada pun. Kalau betul ada, bawa lah mari. Esok nak datang ambil barang lagi, datanglah bawa adik. Kalau tak ada, sesungguhnya kau ni penipu lah ni. So besoklah nak kata begitulah. Sebab apa yang di sini juga menunjukkan bahawa kita boleh buat penafsiran bahawa mereka ni adalah adik-beradik sebapa lah. Sebab apa perkataan dia kata, qala tuni bi akhil lakum min abikum. Yang di situ kita boleh dapat, mungkin sebab itulah para penafsir mengatakan mereka ni adalah adik-beradik sebapa, bukan adik-beradik seribu. Tapi kita tak dapat pastikan, cuma kita dapat agak-agak lah dari sini. Sebab dia kata kenapa boleh sebut bi akhil lakum min abikum, kenapa tak sebut bi akhil lah, bi akhil lakum. Dia kata kenapa tak cakap saudara kamu saja, kenapa kata bi akhil lakum min abikum. Dia cakap seolah-olah menunjukkan benarlah penafsiran para mufassir yang mengatakan bahawa mereka ni adalah adik-beradik sebapa, bukan adik-beradik seibu lah. Ibu dia mana kemungkinan, kalau kebanyakan penafsir kata ibu dia dah meninggal, ibu tiri, wallahualam. Itu kita tak dapat pastikan lah. Tapi kalau dari segi kalau ada ibu, sebab diceritakan ada matahari dan bulan kan melambangkan ibu dan bapa. Kalau ada ibu, kenapa Yusuf tak mengadu kepada ibu? Sebab sangat aneh juga sebenarnya. Tidak mengadu kepada, sebab first sekali biasanya kita dari kecil macam mana pun nak something berayah, kita gunakan ibu kita lah. Mak kita yang selalu minta, sebab kita bapak kita selalu bapak dia, especially dalam masyarakat Melayu ni. Tak tahulah zaman sekarang macam mana pula. Bapak ni kurang bercakap. Saya tengok atuk saya rasa sepanjang atuk saya hidup, saya rasa 2-3 kali saya dengar dia bersuara. Biasa dia nak marah atau dia minta air.
Jarang sekali saya dengar dia berkata-kata. Sampailah dia meninggal. Jarang sangat. Kalau ataupun ada orang datang rumah, patut kau boleh bercakap punya. Sebab seorang orang tu orang karakter. Saya dengar saya pergi rumah kawan saya pun, ayah dia pun jenis yang senyap je. Wah, jadi kadang-kadang berzat sekali saya datang dengar dia berbual dengan isteri. Lah, bapak dia boleh bercakap ke bisu. Kalau tengok aku. Rancak pula dia berbual. Biasanya karakter seorang ayah tu begitu. Dia mesti ada macam misteri sikit kan. Dia ada misteri. Ke tak tahulah. Wallahualam, dia ada karakter dia lah. Tapi bila kita lihat Yusuf, dia mengadu kepada ayah dia. Of course lah, ayah dia adalah ayah yang terbaik lah, menyebabkan seorang anak boleh luahkan perasaan dia kepada ayah itu. Baik. Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, apa dia kata tadi? Dia kata, bawalah kepadaku saudaramu yang sebapa dengan kamu, sebapa dengan kamu. Kemudian dia kata apa? Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Dia kata, tidakkah kamu lihat bahawa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima tetamu. So dia justify lah apa yang seorang raja kan, bunyi macam belagak lah sikit, tapi bukan belagak lah, nak kata apa, sebagai warning lah, bukan warning lah, nak bagi penegasan bahawa apa, lihatlah, aku kan baik kan, aku bagikan benda yang aku dah bagi, sukatan yang elok, bahkan sukan yang seperti mana yang kamu mahu, dan aku melayan kamu dengan baik. Jadi apa salahnya bila datang lagi sekali, bawa lah si adik itu. Sebab apa? Sebab dia nak duduk, nak jumpa lah dengan adik. So kita buat penafsiran lah kenapa bila kita baca dalam kitab tafsir, kenapa Yusuf nak bertemu sangat dengan adik dia. Of course pertama rindulah, perasaan rindu, dan kedua nak selamatkan si adik ni daripada serigala ni lah. Itu juga, itu perasaan manusia. Sebab macam ni kita boleh buat penafsiran begitu. Sebab bila dia jumpa first kali, dia jumpa dengan Abu Yamin, dia kata apa, aku tahu apa yang mereka telah buat kepada kamu, macam lebih kurang apa yang telah dilakukan kepada kamu kan. Ada yang dia cerita kepada adik dia nanti kita akan bincangkan selepas ni, insyaAllah. Jadi dimintalah perkara itu, dan dijustify lah kan bahawa dia ni adalah seorang yang baik. Maka datanglah, jadi jangan datang kosong saja, datanglah bawa si adik bungsu tu. Fa in lam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Jika kamu tak bawanya kepadaku, maka kamu tak akan dapat bantuan lain lagi daripadaku, dan janganlah kamu mendekati. Ini syarat dia. Biasalah pemerintah dia boleh buat syarat dia apa yang dia rasa betul kan. Dia nak tahu juga siapa orang depan dia ni. Alasan dia sekarang bukan alasan soal Bunyamin tu. Alasan dia sekarang adalah, aku nak tahu betul ke kalian ni orang miskin ke, betul ke kalian ni kata, contoh kita nak dapat beri apa sekarang, kena ada account number kan, kena ada account, kita nak tunjuk account tu betul ke kalian ni tak ada duit betul. Itu antara apa yang kerajaan tu buat. Begitulah juga apa yang Yusuf buat, dia buat ikut prosedur lah. Bukanlah sekadar, takkan nak bagi seorang tak kenal, tak siapa dari Mesir ni. So alasan yang Yusuf buat, barangkali dia boleh buat alasan bahawa apa yang kita buat ni hanyalah prosedur biasa. Iaitu untuk tahu latar belakang keluarga. Benarkah kalian ni orang miskin? Benar ke ada beradik ramai? Ada tu ke ada adik bongsu lagi perlu kena sara ke? Betul ke tak tahu? So bawalah Bunyamin. Walaupun sebenarnya tujuan yang sebaliknya adalah untuk bawalah Bunyamin ni duduk dengan dia. Last sekali adalah untuk menyedarkan abang-abang dia ni, kemudian bawa semua Bani Israel ni daripada kalangan ahli keluarga untuk berpindah ke Mesir ni. Tu hebatnya Yusuf AS. Maka timbullah sedikit pertanyaan, singgit orang kata kadang-kadang kita rasa Yusuf ni macam menyalahgunakan kedudukan lah, so kita kena bersihkanlah diri kita daripada orang kata pemikiran kepada Nabi Yusuf sebab dia seorang Nabi. Sebab apa yang dia buat ni adalah berdasar kapasiti dia sebagai seorang menteri kewangan, dan dia ada mungkin dia ada hak keistimewaan yang dia boleh pilih apa yang dia nak buat. Contoh kita kalau kita bekerja dengan satu tempat kan, kita ada diskaun untuk keluarga.
Mungkin begitu. Mungkin dia ada kapasiti, dia boleh pilih siapa yang dia nak, siapa yang dia kata tak payah bagilah ni, ambil semua pun tak apa, tak perlu, boleh pulangkan balik. Wallahu alam. Kadang-kadang kita tahu setiap orang kan, kalau macam dia kerja besar-besar kan, dia ada diskaun untuk keluarga. Bukan hak keistimewaan tu bukan untuk diri dia saja, bahkan hak keistimewaan tu boleh pergi kepada keluarga sekali. Wallahu alam. Tapi jauhlah sekali kita menuduh Yusuf alaihissalam sebagai orang yang menyalahgunakan kedudukan. Tak boleh lah. So Allah sendiri sudah mengiktiraf dia sebagai orang yang baiklah, orang yang takkan menyalahgunakan kedudukan dia untuk kepentingan diri dia. Okey. So bila dah berlaku begitu, cerita pun dipotong, teruslah balik kamera baliklah ke Kanaan, ke Palestin, di rumah ayah mereka. Fa ilam ta'tuni bihi, mereka berkata kat ayat nombor 1 tu, qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Ayat nombor 1 tu berbunyi, mereka berkata, yakni mereka memujuk, ini masih lagi dekat Kanaan ni, masih lagi hadapan Yusuf. Mereka memberi janji mereka di hadapan Yusuf. Mereka kata apa? Mereka kata, kami akan pujuk bapanya. Bapanya maksudnya merujuk kepada Bunyamin lah, padahal bapa dia juga. Tapi ini sebagai bahasa Arab nak menunjukkan bahawa nak Bunyamin lah, tak apa, nanti kami pujuklah bapak dia. Bapak dia lah kan, bapak kesayangan dia tu, anak kesayangan dia, nanti kami pujuk lah untuk bawa dia, dan sungguh akan kami laksanakannya. Maksudnya we give our words lah, maknanya kami betul-betul akan bawa. Kenapa abang ni beria nak bawa? Sebab apa? Ini opportunity untuk dapat duit dengan lebih senang. Sebab nanti dia akan tengok, tak payah bagi apa-apa pun dah dapat. Sekali dia tengok, ni opportunity. Kalau tak dapat opportunity je macam mana? Lagi senang dalam keadaan susah ni, ada duit pun tak guna, nak bagi barang kat mana? Kan ada satu ketika di mana kalau kita sesat dalam hutan, nak beli kat siapa? Duit ada. Kadang-kadang kalau kat dunia, kadang-kadang tiba kad ada, kad dalam bank ada, debit card ada, tapi tiba-tiba sistem tak jalan, rosak pula, habis barang-barang dah bawa 1 troli dah. Ada kan selalu berlaku, ada credit card tiba-tiba tak boleh. Yang kita yang beli barang sikit RM100 happy je kan, aku kaya lagi kan. Sedangkan Muhammad tu lagi banyak duit dari kita, tapi dia tak boleh gunakan pada satu ketika. Begitulah dia orang ada duit, tapi dia orang tak boleh gunakan duit dia orang tu untuk beli barang, sebab barang memang tak ada, sebab kemarau. Barangkali haiwan pun dah mati apa semua, so memerlukan bantuan. So dia ada opportunity yang mudah ni daripada raja ni, direct berhubung dengan raja, dengan menteri ni, jadi dia dapat direct. So ini adalah peluang yang baik. So dia kata apa? Kami akan pujuk. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Kami akan pujuk bapanya untuk bermawanya, dan sungguh akan kami laksanakan. So Yusuf dia nak pastikan juga benda ni berlaku. Sebab kita tahu abang-abang ni, dia tak kenal pun Yusuf. Kalau dapat barang sudah dah balik, dapat ciao lah. Janji lah kan, tak payah cakap apa lah. Barang dah dapat, barang dah tukar. Kalau cukup tak payah datang balik lah. Maksudnya kita lupakan je lah janji kita dengan Yusuf. Takkanlah Yusuf nak cari kita sampai kat Palestin ni kan. Dia menteri, takkan dia tak ada kerja lain dia nak buat. So tapi apa Yusuf buat? Yusuf dengan strategi dia kata baqalu, dia kata waqala li fityanihi ij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Apa Yusuf kata? Yusuf berkata kepada orang suruhannya, masukkanlah barang-barang mereka. Baik yang ini barang tukaran tu lah, dia ada sistem barter kan, sistem pertukaran tu, ke dalam guni-guninya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi. Maksudnya setiap orang tu dah ada dia punya barang-barang tambahan dan juga barang-barang asal. Gandum pun dapat, makanan pun dapat, barang yang tadi duit lah kira
kira duit lah. Kalau kita kira duit, tapi diorang ni kira pakai barang sistem batu tu pun dikembalikan. Macam mana Yusuf boleh buat? Mungkin dia ada akses untuk itulah, bukanlah dia menggunakan untuk kepentingan keluarga, tapi bagi dia itu adalah satu cara lah untuk memberi pengajaran kepada abang dia ni, dan sebagai orang kata sebagai penjamin bahawa mereka akan balik lah. Dia tahu abang-abang ni orang yang dia grab opportunity lah. Ni benda yang mudah, easy money. Takkanlah dia orang ni nak biarkan tawaran ini pergi begitu saja. Jadi Allah teruskan cerita ni, falamma raja'u ila abihim, ketika mereka telah kembali kepada bapanya Yakub, qalu ya abana, dia kata apa? Mereka berkata, wahai bapa kami, muni'a minnal kailu fa arsil ma'ana akhana naqtal wa inna lahu lahafizun. Ketika mereka telah kembali kepada bapanya Yakub, mereka berkata, wahai ayah kami. Ni nak merayu lah, second time lah ni. First time merayu nak ajak Yusuf, sekali ni second time adalah merayu nak ajak bawa Bunyamin pula. Yang first time niat jahat, yang second time niat separuh jahat lah. Taklah, niat baik lah. Niat sebab apa? Sebab nak tolong keluarga. Sebab kita tahu abang-abang ni boleh dikatakan orang yang bertanggungjawab lah. Sebab apa? Mereka pergi daripada Mesir, tak ada semua babak dia yang pergi lah kan, ataupun duduk dulu seorang-seorang, tak lah. Sebab kan mereka dah janji, yang menghalangnya adalah Yusuf. Sekarang ni mula jadi orang yang saleh lah, orang yang baik, orang yang melakukan kebaikan. So ketika mereka telah kembali kepada bapanya, dia kata, wahai ayah kami, kata, ya abana, muni'a minnal kailu fa'arsil ma'ana akhana naqtal wa inna lahu lahafizun. Wahai kami tak akan dapat bantuan. Yang dibuat kurungan gandum lah, maksudnya bantuan, jika tak bawa saudara kami. Oleh itu biarlah saudara kami pergi bersama kami agar kami dapat bantuan, dan sungguh kami akan menjaganya. Dia pun guna perkataan yang halus lah. Dia kata apa? Saudara kami. Macam mana Yusuf pun adik kami kan. Takkanlah kami seorang yang sangat sayang kat dia lah, apa semua. Samalah yang Bunyamin pun dia terpaksa pujuk bapak dia. Dia kata saudara kami, padahal kita tahu dia bukanlah orang yang sayang sangat kat adik dia ni. Sebab nanti bila berlakunya kecurian tu, yang strategi Yusuf tu, nanti dia buat tuduhan yang jahat pun kepada Bunyamin ni. Bahkan tuduhan yang jahat kepada Yusuf pun. So dia rayu kepada ayahnya. Tentu sajalah seorang ayah yang Yusuf tu pun dah hilang, entah ke mana, tak tahu kat mana dah, tak balik-balik dah, mati ke hidup pun tak tahu. Cuma Yakub yakin saja yang Yusuf ni masih hidup. Tapi kalau ikut logik akal, tak mana ada seorang ayah yang waras untuk membenarkan anak dia untuk pergi dengan segala-segala ni kan. Jadi ini sangat menyebabkan Yakub tak percayalah. Maka Yakub berkata, qal ayat 64 tu, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Dia Yakub berkata, bagaimana aku boleh meletakkan kepercayaan, yakni menjaga Bunyamin ni. Nama Bunyamin ni tak adalah dalam Quran, cuma kita pinjam lah daripada Israelia tu, kepadamu. Bagaimana kami nak percaya? Macam mana aku nak percaya? Ala akhihi min qabl, seperti mana ketika aku meletakkan kepercayaan menjaga Yusuf kepada kamu dahulu. So ini menunjukkan bahawa luka dahulu belum pulih, belum sembuh. Seolah nak kata luka bakal berulang kembali. Luka bakal berdarah kembali. Itu dia. Jadi macam mana aku nak percaya kat kalian? Sedang seperti mana aku letak kepercayaan kepada Yusuf dahulu. Sampaikan dimakan segala, yang kamu komplot nak buat macam kena makan segala, sedangkan Nabi Yakub tak percaya dengan keadaan itu. Jadi Yakub sangat tidak membenarkanlah sebenarnya. Fallahu khairun hafiza, maka Allah lah sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin, dan dialah maha penyayang
di antara para penyayang. Yang ni dia cakap apa? Maksudnya dia kata gini, aku tak percaya kalian nak jaga kepada Bunyamin ni. Tapi Allah itulah yang sebaik-baik penjaga dan dia maha penyayang di antara para penyayang. Seolah-olah dia nak beritahu bahawa Yusuf tu masih selamat lah. Yang menjaga Yusuf ni hasil daripada komplot kalian ni sebenarnya Allah SWT. Kalian bukanlah penjaga yang terbaik. Kalian telah menyebabkan Yusuf tu hilang. Tapi sebenarnya Allah SWT lah yang menjaga Yusuf. Macam mana kita tahu perkara ini? Sebab kita tahu nanti bila dah hilang Bunyamin ni pun dah kena tahan, Nabi Yaqub masih lagi menyebut Yusuf. Maksudnya Yusuf tak pernah hilang daripada diri dia. Kerana apa? Mimpi tu tadilah awal. Macam mana kita, kalau kita lah dah bertahun-tahun, kita pun dah tua dah, lalah orang kata-kata dah lah tu kan, kalau apa jadi kan, kapal terbang kita hilang tu kan, lalas mufti wilayah apa semua kata buat dah lah tu. Mufti kata apa, kita buat sembahyang ghaib lah, tak ada lah tu, mati lah kan. Tapi Yaqub kata tak, Yaqub kata tak boleh buat sembahyang ghaib ni, tak mati. Tak ada. Itu saya cakap lah. Maksudnya nak kata begitu. Kalau sampai satu kaedah Ibn dalam fiqah pun, kalau dah hilang suami itu begitu lama, maka mahkamah boleh memutuskan perkahwinan lah. Kalau tiba-tiba suami itu balik-balik, tak boleh lah mahkamah semena-menanya kata perintah taat kembali. Dan berlaku, ada berlaku. Suami dia bukanlah yang bagus sangat pun, dan isteri dia pun tak suka pun dengan suami ni. Elok akan hilang pun tak balik pun tak apa kan. Tiba-tiba berlaku pun diperintahkan supaya taat. Macam mana lah dengan suami dia yang baik ni? Ada berlaku, benda-benda tu berlaku dalam masyarakat. Tapi itulah kenyataan dia. Tapi of course lah, perempuan tu boleh buat benda lain lah, tebus talak ke apa semua. Kalau mahkamah lah setengah, tapi mahkamah itu perintahkan negeri sekian-sekian, tak boleh nama dia perintahkan begitu. Tapi kalau ikutkan hukum fiqh, boleh sebenarnya mahkamah memutuskan untuk dia dijatuhkan lah. Maksudnya sebab dia dah tak bagi nafkah, dia pernah hilang dalam keadaan lama, maka dia boleh lah dia disemayang, disolatkan apa semua. dia matilah dia. Matilah dia. Kalau tuan-tuan baca dalam Bayan Dinas, ada diceritakan mengenai yang kehilangan MH berapa tu, yang dalam Dinas Dato' apa? Dukri Wakri tu, mufti wilayah tu. Dia ada ceritakan dengan panjang lebar bila kita boleh arwahkan dia ni. Saya cakap lah. Jadi boleh buat macam tu. Maknanya dah ambil masa yang sangatlah lama. Tapi Yaqub masih lagi mengatakan bahawa tak, Allah itu sebaik-baik penjaga. Dia merujuk, setengah mufassirin kata sebenarnya dia sedang merujuk kepada Yusuf. Macam mana kita tahu? Sebab tadi dia dah sebut dah, macam mana aku nak letakkan kepercayaan menjaga Bunyamin ni, seperti mana ketika aku meletak kepercayaan kepada kamu dahulu. Kemudian maksudnya ayat selepas tu masih lagi merujuk kepada dahulu. Allah adalah sebaik-baik penjaga dan dia yang maha penyayang di antara para penyayang. Maksudnya Allah lah yang jaga Yusuf. Seperti mana kalian, kononnya kalian adalah penjaga yang paling baik, kuat, koman lah, teruk sangat lah. Kami 10 orang, 12 orang tak boleh nak jaga adik seorang ni, teruk sangat lah. Ternyata kalian memang teruk pun. So Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Allah adalah sebaik-baik maha penyayang di antara para penyayang. Okey, menarik juga perkataan ni bila kata bahawa arhamur rahimin, dan dia paling penyayang di antara para penyayang, menunjukkan bahawa Allah mengiktiraf bahawa Allah kongsilah juga sifat Allah rahim ni dengan orang manusia lain. Kan kita Allah ada Ar-Rahman, Allah ada Ar-Rahim. Ar-Rahman sifat mutlak hanya Allah SWT. Bahkan setengah ulama mengharamkan seorang itu dinamakan dengan nama Rahman tanpa dilapik dengan Abdul, hamba Rahman, hamba kepada Ar-Rahman. Sebab Ar-Rahman ni Allah SWT ni sangat-sangat ajaib, di mana dia memberi rezeki kepada orang yang menentang dia, dan dia memberi rezeki juga kepada orang yang taat. Dia memberi rezeki kepada orang yang kata dia Allah ni ada anak semua, bahkan benda tu satu perkara yang sangat dia benci, tapi dia beri juga kepada semua. Dia bagi juga kepada binatang, kepada haiwan, dia beri kepada semua apa rezeki. Dan sifat Ar-Rahim ini Allah khususkan juga kepada manusia yang lain. Sebab apa, kadang-kadang manusia ada, haiwan pun ada,
Kan kita haiwan tahu dia nak menyusul ke anak dia. Harimau, singa, garang-garang pun tahu nak menyusul ke anak dia, tahu dia nak membela anak dia. Itu sifat rahim itu dikongsikan kepada makhluk-makhluknya. Hasil daripada sifat rahmat Allah tu tadilah Ar-Rahman Ar-Rahim tu. Allah bagi juga kepada manusia yang kita ada. Saya cakap tadi macam mana manusia macam saya boleh dengan anak tak rasa apalah. Kalau dengan orang lain rasa kadang geram gigit dah kan. Tapi dengan anak ni kita tahan dia. Sebab apa? Sebab anak. Sebab Allah dah limpahkan rasa kasih sayang. Sebab tu anak, sebab tu mak ayah bagaimana jahat sekali anak dia pun lah kali anak-anak lah. Anak aku pun hampak ke, anak aku apa pun lah sekali siapa nak terima balik mak ayah.